Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Selangor, Kuala Lumpur serta Putrajaya akan dikuatkuasakan, telah pun dikuatkuasakan sejak 14 Oktober lalu sehinggalah 27 Oktober ini. Dan PKPB ini pasti memberi kesan kepada ekonomi. Ini dapatan daripada MIDF Research yang menyatakan bahawa impak gangguannya seharusnya sedikit saja kerana kebanyakan aktiviti ekonomi akan dibenarkan menerusi aktiviti seperti biasa. Dan sebab itulah kita ingin melihat kepada kesan dan impaknya kepada aktiviti ekonomi dan juga rakyat di luar sana akibat daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang perlu dilakukan dalam usaha untuk kita mengekang penularan COVID-19. Dan untuk bercakap mengenai perkara itu, bersama di Thailand menerusi Skype ketika ini adalah Chris Daniel Wong. Beliau merupakan Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Bagi kita bercakap mengenai nasib, pertama sekali kita ingin bercakap mengenai nasib para usahawan di luar sana apabila PKPB kembali dilaksanakan, terutamanya di kawasan di Lembah Kelang ini. Chris. Ya, halo, apa khabar? Baik, saya teruskan, Chris. Saya rasa sektor yang paling mendapat impak yang besar ialah sektor orang kata entertainment, sektor hiburan. Bukan bermaksud kelab malam ataupun pub, tetapi sektor hiburan seperti taman tema permainan seperti di Sambil Lagoon, di Shah Alam, theme park, water park dan sebagainya. Tempat yang mana ibu bapa banyak membawa anak-anak mereka untuk beriadah. Sektor ini ditutup sama sekali, tidak dibenarkan beroperasi. Kita juga lihat seperti sektor pawagam, sinema juga ditutup, tidak dibenarkan beroperasi sama sekali. Sektor-sektor sebegini mempunyai kaki tangan yang amat ramai sekali. So dalam masa 2 minggu ini apabila ditutup, bermaksud para usahawan tidak mempunyai pendapatan. Dan kita kena fikir bagaimana mereka boleh membayar gaji kepada kaki tangan tersebut. Walaupun kerajaan telah memberi perintah untuk menutup sektor sebegini, tetapi kerajaan tidak memberi sebarang nasihat ataupun arahan bagaimana gaji mereka boleh dilunaskan. Jadi kita lihat ada kekangan aliran tunai di sini untuk sektor-sektor tersebut. Dan kita lihat pula di sektor F&B, di sektor restoran, semeja hanya boleh diduduk 2 orang saja. Walaupun kita tahu perkara ini adalah perkara yang bagus untuk mengekang penularan COVID-19, tetapi di sini kita lihat bahawa ramai juga yang khawatir ataupun takut untuk keluar makan di restoran, walaupun hanya satu meja menggunakan 2 orang. Kita juga akan melihat kekangan aliran tunai bagi sektor F&B, sektor restoran, dan juga sektor-sektor yang lain. Terutama sekali sektor pelancongan yang sebelum ini dah parah orang kata, tapi sekarang kian makin parah. Sebab saya difahamkan ramai peniaga-peniaga IKS yang telah membuat tempahan untuk datang ke Kuala Lumpur untuk bermesyuarat ataupun untuk berniaga dan sebagainya. Tapi sekarang mereka tidak boleh pergi. Apakah akan jadi pada tempahan tersebut? Dan kalau tempahan tersebut telah dibayar duitnya, apakah akan jadi dengan duit yang telah dibayar? Ataupun duit yang belum dibayar jadi makin parah sebab pengusaha hotel tidak akan mendapat wang tersebut. Ya, Chris, kita sebab maklum kesannya terhadap perniagaan. Tetapi di masa sama juga, apabila kita bercakap mengenai PKPB ini dan juga kita imbas kembali langkah kerajaan untuk memberikan moratorium, institusi perbankan untuk memberikan moratorium kepada individu dan juga perusahaan sangat membantu. Dan ketika ini mereka juga menawarkan moratorium bersasar. Tetapi dalam masa yang sama juga kita melihat kepada sebuah rang undang-undang yang telah pun diluluskan di peringkat bukan saja Dewan Rakyat tapi Dewan Negara, di mana Dewan Negara beberapa minggu lalu telah meluluskan rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus COVID-19 ini, yang tujuannya untuk mengadakan peruntukan sebagai langkah sementara berhubung pembiayaan kerajaan untuk mengurangkan kesan COVID-19. Soalannya, bagaimana perusahaan kecil di luar sana dan juga perseorangan di luar sana boleh memanfaatkan rang undang-undang yang telah pun diluluskan di peringkat Dewan Negara ini?
pendapat saya ialah salah satu abjad di dalam salah satu klausa di dalam rang undang-undang tersebut ialah orang kata klausa di mana pihak yang pemiutang dan pihak yang berhutang boleh berbincang bagaimana mereka boleh melunaskan pembayaran tersebut. Terutama sekali pihak IKS yang berhutang kepada pihak penghilang. Saya bagi contoh, pihak IKS yang orang kata membeli barangan borong daripada pihak penghilang untuk menjual barang tersebut, ataupun pihak syarikat penerbangan Gegasi yang mendapat yang orang kata menyewa kapal-kapal terbang tersebut. Jadi di situ kita lihat ada satu klausa di mana dua pihak dikehendaki berbincang sebelum dibawa isu itu ke mahkamah. Dan proses perundangan ini kita amat alu-alukan sebab selama ini kita tidak mempunyai proses perundangan yang mana kedua pihak boleh berbincang. Jadi pihak yang berhutang dan pihak yang dihutang kena duduk semeja untuk berbincang satu masa ataupun timeline di mana mereka boleh membayar melunaskan hutang tersebut. Kita faham bahawa ramai IKS, banyak IKS sebelum ini banyak berhutang. Terutama sekali semasa PKD 3 bulan daripada bulan Mac hingga bulan Jun. Jadi hutang tersebut dibawa sampai sekarang tidak dilunaskan. Jadi kita kena pakai rang undang-undang yang sedia ada yang baru luluskan ni supaya pihak IKS boleh orang kata manage boleh menguruskan dana kewangan mereka. Ya, yang penting adalah untuk pengusaha IKS dan juga perseorang di luar sana untuk terus melihat, mendapatkan maklumat mengenai insentif ataupun langkah terbaru kerajaan dalam usaha untuk mengekang kesan akibat COVID-19 ini. Terima kasih Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia, bercakap mengenai peruntukan saluran yang ada dan juga survival IKS ataupun SME ini. Terima kasih Chris.